Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tolong respon saya, audio video okey ke? Apa khabar Kak Nazariah Hasan Basri, Khairul Bariyah, Nur Hafidah, Sania, Hasma Yahya, Ira Hassan, Anita Saleh, Zainab Mansur, Suhana Adris, Hasmal Awang. Alhamdulillah, Ketua Muslimat pun dah muncul. Kita menggunakan insya-Allah menghadiahkan apa yang sesuai. Allahumma salli ala Muhammad untuk Ummu Redha. Ini bukan la tahzan ya, ini kuliah anjuran surau Al-Ukhwah. Tolong respon, audio dan video okey ke? Terima kasih Ina Shimi. Alhamdulillah jelas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam Kak Ayun Taslim. Azizah Jaafar okey, clear. Terima kasih Rosmah Watidin, clear. Alhamdulillah. Jamaliah Dola Singapura. Alhamdulillah jelas. Baik, Alhamdulillah. Ini bukan kuliah la tahzan. Kita menyiapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tugasan Ustazah Zai untuk surau Al-Ukhwah yang terletak di UK Perdana. Okey. Baik, Alhamdulillah, mari kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih Kak Hasmal Awang. Bukan UK Perdana ya, surau Al-Ukhwah di UK Bistari. UK Bistari ni dekat dengan Ulu Kelang lah, dengan rumah Ustazah tak jauh sangat. Okey, Alhamdulillah. Minta maaf. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua yang bersama-sama kita pada petang ini? Ustazah senyum khusus untuk Husni HR, Masya Allah, yang mengucapkan salam sebab Husni rumahnya tak jauh dengan surau, kan, Bukit Antarabangsa dengan UK Bistari. Tiba-tiba dia WhatsApp Ustazah, baru perasan kuliah ni online, dia dah sampai kat surau, patutlah tak ada orang. Okay? Husni jangan malu, orang tak kenal pun wajah yang mana semua. Tapi saya kagumlah sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, betapa terujanya nak pergi ke taman-taman ilmu. Mesti dia tengah free sangat tu, dia nampak poster, dia terus nak menuju ke Raudatul Jannah, taman-taman syurga. Jadi Alhamdulillah, jangan pernah kalau aku tengok poster elok-elok mesti aku tak jadi macam ni. Sebenarnya kan ini ada adalah satu pelajaran untuk kita. Kita siap-siap diri, mestilah solat zuhur dah awal tadi, lepas tu nak siapkan diri untuk pergi ke surau. Semua tu adalah usaha untuk kita mendatangi kebaikan. Masya Allah, Allah kira dah, Allah nilai itu sebagai ibadah. Lepas tu dia balik pula ke rumah, tetap juga dengar secara online. Jadi sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita tengok kesungguhan sahabat-sahabat kita. Okay? Semoga usaha ini bukan yang sia-sia. Di sisi Allah tetap menjadi ibadah. Maka ada nilai pahala di situ insya-Allah. Okay? Baik. Di surau Al-Ukhwah sebulan sekali kita akan membahaskan kitab Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati ni ada banyaklah versi yang Ustazah gunakan ini.
adalah bukunya pun macam susah dah nak dapat. Ustazah dapatkan daripada maklumat daripada kedai kitab, kata dah tak ada penerbitan baru. Wallahualam. Okay, tak mengapa, sebulan sekali ni anda boleh tonton, dengar insya-Allah di page Ustazah Muzayyanah. Ustazah persiapkan untuk anjuran surau Al-Ukhwah UK Bistari. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, sepanjang kami berukhwah di surau Al-Ukhwah, kita sudah pun menamatkan bab pertama, pengertian hati. Bab yang kedua, bagaimana mengenal keaiban diri. Bab yang ketiga, peranan sifat mahmudah dalam kehidupan. Bab yang keempat, cara mendapatkan sifat mahmudah. Yang kelima, taubat dari dosa lahir dan batin. Masya Allah, tabarakallah. Okay? Betul, puas cari dah habis. Apa tu Linda kecil? Puas cari dah habis. Cari apa tu? Okey, bab kelima, taubat dari dosa lahir dan batin. Alhamdulillah. Bab yang keenam, sabar dengan ujian dan mihnah. Jadi kita tersangkut kuliah yang lepas tu sampai bab yang keenam. Maknanya bab keenam kita dah masuk tapi belum habis lagi. So sahabat-sahabat muslimat ustazah yang biasa dengan surau Al-Ukhwah, yang dari Masjid Ibnu Abbas pun menggunakan kitab ini, bolehlah keluarkan kitab insya-Allah pada muka surat yang ke-43. Okay? Bab sabar dengan ujian dan mihnah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, ustazah sambung terus muka surat 43 tentang sabar daripada ujian dan mihnah. Kan kita nak sebut apa yang dimaksudkan dengan ujian, semua kita tahu. Apa yang dimaksudkan dengan mihnah, satu tribulasi yang sangat dahsyat, yakni ujian yang bertalu-talu, ujian yang sukar sangat untuk kita tempuh, sahabat-sahabat. Sebab itu kitab ini menyatakan untuk, saya patah balik sikit muka surat 42, untuk menjadi orang-orang yang tergolong sebagai wali-wali Allah ataupun sekurang-kurangnya termasuk golongan solihin atau golongan orang-orang soleh, maka hendaklah kita miliki sifat sabar dan redha terlebih dahulu. Sabar dan redha dengan apa? Dengan ujian dan mihnah yang Allah hantarkan kepada kita. Allahu Akbar. Fauzi dan Zarina, ini bukunya, Penawar Bagi Hati. Lunyai dah kulit kitab ustazah. Okey, baik. Kalaulah sifat-sifat ini belum ada dalam diri kita, janganlah kita bermimpi untuk menjadi orang yang tinggi makamnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita bermimpi untuk menjadi orang yang tinggi makamnya di sisi Allah. Makna kita nak letakkan kita ni selevel, sedarjat dengan orang-orang salihin, orang-orang saleh, bahkan up lagi menjadi waliullah, kekasih-kekasihnya Allah, mesti sabar dan redha terlebih dahulu. Jadi belum dapat keduanya, jangan menyebutkan akulah orang yang sabar, akulah orang yang redha. Sebab tu sahabat-sahabat dirahmati Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, Fauzi dan Zarina, memang lain, banyak orang yang terkeliru. Seri Siti Dayu, kita bukan berada dalam kuliah La Tahzan ya. Masya Allah, page Ustazah Muzayyanah ni dah dikenali sebagai page La Tahzan pula dah. Okay, Ustazah sedang menerima jemputan daripada surau Al-Ukhwah, tapi menggunakan page Ustazah. Okay, Alhamdulillah. Baik, di sana ada satu doa sahabat-sahabat yang kita boleh panjatkan, munajatkan kepada Allah dengan maksud, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkan kami dalam keadaan kami menyerah diri kepadamu. Maka doa yang ini, kalaupun usaha kita tidak mencapai kepada sifat yang dikehendaki itu, maka jadilah kita orang-orang yang mahu mengikuti golongan yang mendapat kemuliaan. Sebab tu dalam Islam ni, niat ni sangat penting. Ini langsung tak berniat. Orang yang tidak berniat untuk jadi baik, buat baik, muslimat dirahmati Allah, dia akan lebih mudah terdorong dengan hasutan nafsu dan godaan syaitan. Tapi bangkit je tidur, selesai satu kerja, buat lagi kerja, sambung lagi kerja, tak merasa penat.
Bohonglah tubuh kita ni tak penat. Sebab kita dah guna kudrat, tenaga segala. Tetapi apabila kita niatkan untuk Allah, kita pandang balasan-balasan Allah di sini atau kelak di kampung akhirat, subhanallah, kita akan menjadi manusia yang terus-terusan bersemangat. Allahumma salli ala Muhammad. Betul tu Siti Ajah. Subhanallah. Jadi hari ini kita sampai muka surat 43, pelajaran baru, kitab penawar bagi hati. Selain dari sifat sabar yang sedang kita tanamkan ini, merupakan permulaan kepada maqam atau darjat untuk mencapai dan kesejahteraan di akhirat. Ia juga adalah sifat yang amat diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah sifat yang amat terpuji dan disanjungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tu? Kita sedang bicara tentang sabar dan redha. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sendiri banyak sekali memperkatakan tentang kebaikan-kebaikan dan manfaat dari bersifat sabar ini. Di antaranya ialah, kita nak dengar surah As-Sajdah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, sabar ini sifatnya siapa sebenarnya? Itulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, para rasul, para nabi yang Allah Subhanahu wa taala bekalkan kehidupan mereka ini dengan pakej-pakej ujian. So jangan pernah kata kita ni pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman kepada semua rasul yang diutuskan oleh Allah untuk kaum-kaum yang terdahulu. Tetapi kita tidak betah dengan ujian. Kalau orang yang tidak betah dengan ujian, jangan pernah menyebut kita nak jadi manusia seperti Muhammad. Kita nak menjadi manusia hebat seperti Isa, seperti Yaqub, seperti Musa, contoh. Kerana mereka itu melalui fasa-fasa ujian yang begitu besar dan akhirnya mereka menempuh dengan sabar. Mereka redha dengan pilihannya Allah kepada mereka. Jadi perkara seperti ini, muslimin muslimat dirahmati Allah, sangat melatih minda dan hati kita untuk sabar dan redha dengan ujian. Jadi kita dapat lagi satu ilmu daripada suratul Nahl ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Siapa yang bercakap? Kalamullah, kata-kata Allah dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Macam mana sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah? Janjinya Allah tak pernah bohong. Janjinya Allah tak pernah dimungkiri. Janjinya Allah tepat dan betul belaka. Janjinya Allah kalau tak dapat balasan di dunia, pasti akan mendapat balasan di akhirat yang kekal abadi. Bahkan itulah pembalasan yang cukup indah kita nikmati. Kerana apa muslimin muslimat dirahmati Allah? Bukan janji yang dilontarkan oleh manusia yang bila-bila masa sahaja mereka boleh mungkiri. Tetapi Allah tak pernah mungkir akan janjinya. Makna kita buat satu perkara yang menguji kesabaran kita. Kita diuji oleh Allah yang minta untuk kita terus bersabar. Maka sahabat-sahabat muslimin muslimat, contoh ujian itu hanyalah satu, tapi memerlukan kita istiqamah bersabar sampai ke akhir hayat. Bayangkan jaminan Allah ini akan diberikan gandaan, bukan sahaja satu pahala, tapi gandaan lagi asbab sabarnya kita menempuh satu ujian tersebut. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Ini yang nak cerita apa yang kita harapkan daripada manusia. Kita dapat daripada manusia, dapat banyak pun kadang-kadang muslimin muslimat, akhirnya dia sakiti hati kita, mengungkit-ungkit
menyakiti hati kita menerima pemberian dia. Tapi Allah bila memberi yang namanya ujian, dia bukan datang dengan kezaliman, tapi datang dengan kasih sayang. Masya Allah, datang dengan kasih sayang inilah yang memahami orang beriman. Tak apa, kuatkan aku ya Allah, ajarkan aku erti sabar ya Allah. Semoga aku bangkit dengan kekuatan atas pimpinanmu ya Allah. Minta sungguh-sungguh, sebab nanti balasannya atas satu ujian itu bukan satu, bahkan berganda-ganda lagi. Allahu Akbar. Ayat-ayat macam inilah sebenarnya ayat yang memberi satu motivasi yang besar bagi kita. Terkadang kita rasa down, kita rasa jatuh, kita rasa macam tak boleh nak bangkit dah. Maka kita bertemu dengan kaunselor itu dan ini. Ini adalah salah satu tindakan yang baik. Tapi kadang-kadang kita balik daripada sesi kaunseling, kita nangis balik, kita lemau balik. Kenapa? Sebab kita tak mampu memujuk hati kita sendiri dengan kalamullah, ayat-ayatnya Allah. Subhanallah sahabat-sahabat. Ambil lagi satu surah Az-Zumar ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang sabar itu akan diberi ganjaran pahala tanpa hisab. Kita selalu sebut, minta dengan Allah, anugerahkan aku syurga tanpa hisab ya Allah. Ketika kita berdoa dan meminta demikian dengan Allah, tak wujud ke rasa malu di hati kita. Apa yang kita minta dengan Allah? Syurga tanpa hisab. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak betah dengan ujian ya Allah. Kita tak bersabar dengan ujian yang Allah datangkan. Sedangkan ujian itulah Allah suruh tempuh dengan sabar dan redha untuk meninggikan darjat kita di sisi Allah. Masya Allah. Jadi semua benda memerlukan modal. Semua ada maharnya. Dan maharnya kepada sebuah kebahagiaan di dalam syurga adalah satu kepahitan atas dunia. Macam mana kita nak tempuh pahit itu? Tak lain tak bukan dengan sabar dan redha. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayat Quran kita dah baca, kemudian kita rujuk kepada hadis Nabi SAW yang dinukilkan dalam kitab Penawar Bagi Hati. Sementara itu Rasulullah SAW pula bersabda, maksudnya tidak akan diberi seseorang itu akan pemberian yang lebih baik dan yang terlebih luas daripada pemberian pada seseorang yang bersifat sabar. Masya Allah, patutlah di sana kan ada ayat Allah yang kita selalu baca dalam Quran. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita tahu Allah yang bagi tahu pada semua kita, semua manusia dalam kerugian. Kita pun takkan rugi. Kita daripada tadi bekerja siang malam, buat macam-macam perkara. Tiba-tiba Allah klasifikasikan kita ni sebagai orang yang rugi. Jangan marah Allah dulu sahabat-sahabat. Kena faham apa next ayat tersebut. Kecuali orang-orang beriman yang beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebaikan, dengan kesabaran. Maksudnya setiap kali kita nak buat baik, setiap kali kita nak jadi baik, setiap kali kita bercita-cita nak hidup dan mati di kalangan orang-orang yang baik, sampai kita hari-hari berdoa minta husnul khatimah, nak mati dalam keadaan yang baik. Masya Allah, apa yang perlu kita lalui sahabat-sahabat? Inilah yang dinyatakan, tidak akan diberi seseorang itu akan pemberian yang lebih baik dan yang terlebih luas daripada pemberian pada seseorang yang bersifat sabar. So sabar, Masya Allah, tak ada lain dah. Sebab tu kalau orang datang pada kita, kita rasa ada masalah sebagainya, kenapa semua orang sahabat-sahabat dirahmati Allah datang pada kita? Sabarlah, sabarlah. Kita kadang-kadang nak marah kan. Sampai 2000 kali dah aku dengar aku cakap sabar ni. Jangan marah orang dulu. Sebab memang perkataan itu pun yang kita kena nasihatkan, yang kita kena sebutkan. Kenapa? Quran yang cakap. Kenapa hadis Nabi yang cakap? So tak ada pilihan. Kita memang disuruh untuk memilih sabar. Sahabat-sahabat, semoga dengan sabar ini Allahu Rabbi, Allah angkat ketinggian darjat kita. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, muslimat dirahmati Allah, terima kasih. Hasmal Awang adalah wakil daripada Surau Al-Ukhwa yang memandu kita
Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 44. Baik. Dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabatnya, apakah yang dikatakan kesempurnaan iman itu, wahai Rasulullah? Nabi ditanya, apakah kesempurnaan iman? Kita kan nak hidup sebagai orang yang sempurna iman, mati sebagai orang yang balik bertemu Allah dengan imannya yang masih sempurna, istiqamah dalam iman yang penuh dengan kesempurnaan. Bukan semua orang boleh dapat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya yang bermaksud, bermula kesempurnaan iman itu ialah sabar dan bermurah hati. Bermula kesempurnaan iman itu ialah sabar dan bermurah hati. Maksud kita memahami hadis ni, selagi mana kita tidak ada sabar yang tinggi, maka iman kita takkan sempurna. Faham? Patutlah di sana kita memahami sesungguhnya sabar itu separuh daripada iman. Sabar itu separuh daripada iman. So kalau kita menyebutkan aku dah hilang sabar dah, aku dah habis sabar dah, maknanya kita dah berputus asa menjadi orang-orang yang sabar. Maka sahabat-sahabat, iman kita tidak akan sempurna dan takutnya kita dimatikan dalam keadaan yang begitu. Wa na'udzubillah min zalik. Okey? Sayyidina Ali pernah berkata yang maksudnya, didirikan iman itu di atas 4 tiang. Yang pertama ialah yakin. Yang kedua sabar, yakni sabar yang macam mana? Di atas segala kesakitan dan kesusahan, bila bencana, fitnah dan juga sabar menjauhi kejahatan. Masya Allah. Ini Sayyidina Ali menyarankan kepada kita, Allah setelah kita yakin menjadi orang beriman, kita disuruh sentiasa bersabar. Sabar atas apa? Sabar bukan sebab orang usik kedudukan kita saja. Sabar atas segala kesakitan dan kesusahan, bila bencana, fitnah dan juga sabar menjauhi kejahatan. Allahu Rabbi. Yang pertama yakin, yang kedua sabar, yang ketiga perang sabil, dan yang keempat adil di atas segala rakyat. Maksudnya sahabat-sahabat, kalau kita tidak teguh jiwa, kita tidak kuat dan meletakkan sabar dan keadilan itu yang paling penting, macam mana kita nak menyatakan kepada Allah, aku hidup penuh dengan keimanan? Tak. Okey? Jadi insya-Allah sahabat-sahabat muslimin muslimat, kita dah semakin faham apa kehendak, apa maksud isi kitab yang menyatakan sabar dan redha. Kan dalam bab yang ke-6 kita tengok sabar dengan ujian dan mihnah. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, dari penjelasan beberapa potong firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ucapan para sahabat, kita dapati betapa tingginya nilai sifat sabar itu. Nah, ayat Quran dah jumpa, hadis Nabi dah baca, kata-kata sahabat pun kita tekuni dalam isi kitab ini. Maka kita dapati betapa tingginya nilai sifat sabar itu. Kan? Itu yang kita nak sebut urusan jual beli kita dengan Allah. Tawar menawar kita dengan Allah untuk masuk ke syurganya Allah harus melalui sifat sabar. Masya Allah. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul memberi keutamaan kepada sifat ini. Siapa yang sabar, dia mendapat pahala yang tidak ada hisabnya. Boleh tak kalau Ustazah cakap, siapa yang sabar akan mendapat timbunan pahala, RM yang tidak ada, macam mana nak cakap, tak ada stop. Pahala yang harta yang sentiasa ada, duit yang sentiasa mengalir, infinity. Macam itulah contoh kan. Orang kalau kata, kau ada duit berapa banyak? Adalah setakat 10,000 ada kot dekat bank. Bawah tilam ada 1,000, dalam dompet ada 100. Kita dah rasa banyak sungguh dah duit. Tapi dikabarkan kita mempunyai harta yang tidak terhitung banyaknya, terlalu banyak. Sudah pastilah orang akan hidup dengan penuh bongkaknya. Tak ada orang lain yang punya harta sebanyak aku. Ni Nabi SAW nak bagi tahu kita dari penjelasan beberapa potong firman Allah, sabda Nabi, ucapan para sahabat, kita dapati betapa tingginya nilai sifat sabar itu.
Jadi maknanya tidak ada yang boleh menandinginya. Bila orang ni kekal dalam sabar, insya-Allah kesempurnaan iman itulah untuk dia. Subhanallah. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul memberi keutamaan kepada sifat ini. Siapa yang sabar, dia mendapat pahala yang tidak ada hisabnya. Terlalu banyak pahalanya. Dan apa pahala ni? Mata wang yang akan kita guna pakai ketika pulang ke kampung akhirat. Kat dunia, orang semua kata, tak ada duit Ustazah macam mana nak jalan-jalan, tak ada duit Ustazah macam mana nak beli baju mahal-mahal, contoh kan. Semua seolah-olahnya duit je. Sahabat-sahabat, di akhirat duit semua tidak ada guna, harta benda semua tiada. Yang berguna adalah pahala. Itulah yang bernilai. So kat mana nak dapat pahala banyak-banyak tanpa hisab ni? Melalui sabar. Macam mana kita nak sabar? Takkan orang sabar saja-saja. Kau tengah buat apa tu? Tengah sabar. Sabar daripada apa? Tak ada, saja-saja je sabar. Orang bersabar tu kerana diuji. Orang sabar tu, sahabat-sahabat, mungkin selama ni dia leka kan. Allah datangkan ujian. Allah nak tengok siapa yang paling sabar di kalangan kamu. Selama ni kita okey, tiba-tiba Mac 2020 melanda pandemik COVID-19. InsyaAllah, siapa di kalangan kita yang sabar, yang diuji kehilangan orang tersayang, yang diuji kehilangan pekerjaan, yang diuji tak bertemu, tak boleh rentas negeri dan sebagainya. Sahabat-sahabat, Allah cari belik dan belik, selak dan selak. Siapa yang paling sabar di kalangan kita dalam tempoh hampir 2 tahun ini. Masya Allah, tabarakallah. Semoga semua kita yang diuji ini kekal dalam sabar. Inilah cerita yang nak disebutkan dalam kitab Penawar Bagi Hati bab yang ke-6. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tidak tahu berapa banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang yang sabar. Kalau orang tanya, Ustazah, saya dah bersabar, saya kematian ayah dalam COVID ni contoh, saya dah bersabar, berapa kilo pahala yang Allah nak bagi kat saya? Allah. Tu macam tadi Ustazah mengajar di Masjid Al-Hidayah, Ustazah bagi contoh pada mereka. Ada pula yang tanya, Ustazah rasa-rasa bila COVID ni akan berakhir? Kita tak ada jawapan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mutlak miliknya Allah. Okey, hari ini pakar-pakarnya bekerja keras. Semoga bekerja keras dengan sungguh-sungguh lah. Kan, niatkan untuk Allah semata-mata. Sebab apa, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kita tak tahu dengan lamanya kita bersabar berdepan dengan COVID ini, berapa banyak pahala yang akan Allah beri pada kita. Tapi jaminannya tadi tidak terhitung. Jadi tak payah menghitung-hitung. Jawapannya buat je. Untuk urusan pahala, yakni hasil, serahkan kepada Allah. Tugas kita hanyalah usaha dan terus usaha. Masya Allah, faham ya? Terpulanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak beri berapa banyak pahala pun, hari ni kita stres, hari ni kita down, hari ni kita rasa penat, sebab kita sibuk mengambil kerjanya Allah. Kerja kita berusaha, kerjanya Allah memberi hasil. Muslimat, sebab tu kadang-kadang ada orang, saya dah berusaha sungguh-sungguh, habis duit saya bayarkan cikgu tuition, tapi kenapa anak saya tak dapat 10A SPM? Dia rasa dengan kudrat dia, dengan kepakaran cikgu-cikgu yang dia hantar, dengan duit tuition yang banyak dia keluarkan, anak saya wajib dapat 10A SPM. Dibandingkan pula dengan anak-anak orang lain, tak pergi tuition pun dapat 10A contoh. Cubalah hargai dulu, syukuri dulu punya anak-anak yang sanggup untuk berusaha. Mak suruh pergi tuition, buat dia. Bangun malam-malam, study dia. Ikut saja perintahnya ibu dan ayah. Syukuri dulu yang itu, sahabat-sahabat muslimat. Dia dah nampak, kita dah nampak dengan mata kita usahanya. Tetapi Allah belum mahu beri untuk peringkat itu. Maka serahkan kepada Allah. Orang ni pasti akan tenang dan lama-lama dia akan mendapat kejayaan yang cemerlang. Tapi walaupun dia berjaya, tapi syukurnya tidak tinggi, tidak ada sabar dalam kehidupan, inilah orang yang sentiasa putus asa. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau ibadah-ibadah yang lain seperti sembahyang, puasa dan lain-lainnya, pahala yang akan diberikan boleh jadi ada kiraan dalam hadis. Kita selalu baca dapat gandaan 10 bagi orang yang baca Quran, 70 atau 7,000 dan sebagainya. Ada angka-angka demikian.
dalam ibadah solat, puasa dan sebagainya. Tetapi bagi orang-orang yang sabar, pahalanya tidak terhitung. Bagi orang-orang yang sabar, pahalanya tidak terhitung. Siapa memiliki kitab ni, kalau dalam kelas Ustazah suruh gariskan perkataan bagi orang yang sabar, pahalanya tidak terhitung. Ini satu motivasi diri sahabat-sahabat muslimat. Okay, kita nak sebutkan macam mana, Masya Allah kan. Kita dengan sabar tu saja Allah bagi pahala. Pahala yang tidak terhitung. Dengan sebab itu, hendaklah kita usahakan sungguh-sungguh sifat sabar ini dalam diri kita. Ustazah Zai tolong bacakan je isi kitab. Dengan sebab itu, hendaklah kita usahakan sungguh-sungguh sifat sabar ini dalam diri kita. Macam kan? Macam okey ke KO? Kan, ini sikit-sikit hilang sabar, sikit-sikit nak singsing lengan, sikit-sikit nak hempuk meja, sikit-sikit nak siku orang. Bahal. Sebab kita hilang sabar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Campak barang yang ada di tangan. Sebab kita hilang sabar, mulakan tuhmah fitnah mencaci cela orang. Sebab kita hilang sabar. Wa na'udzubillahi min zalik. Okey, pandang pahalanya sabar itu tidak terhitung. Maka bersungguh-sungguhlah untuk kita menjadi orang yang sabar. Sampai bila nak sabar? Sampai tarikh kematian kita. Sekian. Begitulah sahabat-sahabat muslimin muslimat. Baik. Apakah yang dikatakan sabar itu? Mungkin kita boleh bercakap mengenai sifat sabar ini. Dan mungkin juga kita boleh menyuruh orang lain supaya bersabar apabila orang itu berhadapan dengan sesuatu hal. Ustazah bertemu Farziah Sitah, Ummu Reda, Suzana Amiruddin, Arina Taib, Ani Batrisha, Masya Allah, Nursiah Nurdin, Subhanallah, Zainah Buyung. Ustazah jumpa je, sabar kak, sabar. Sabar, sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Untuk mengetahui sifat sabar itu, kita sabar macam mana Ustazah? Tunjukkan saya cara macam mana nak sabar. Jadi Imam Ghazali ada berkata, yang maksudnya, Subhanallah, kitab-kitab yang bercirikan kitab-kitab tasawuf ni, kita takkan lari daripada menyebut nama Imam Al-Ghazali. Ada berkata, Imam Ghazali berkata ni maksudnya, ketahuilah olehmu bahawasanya sabar itu tersusun dari 3 perkara. Kita nak tahu sabar tu apa sebenarnya. Pertama, ilmu. Sebab tu Ustazah Zai selalu kempen, Masya Allah, jom menuntut ilmu, jom berada dalam majlis ilmu, jom mendengar ilmu. Masya Allah, ilmu. Jangan sebulan sekali, jangan seminggu sekali, apatah lagi setahun sekali, tapi setiap hari. Ni nak capai nilai sabar. Sebab tu orang-orang yang biasa berada dalam majlis ilmu, apa antara perkara perubahan yang paling jelas dia nampak? Dulu Ustazah, sebelum saya tak pernah dengar majlis-majlis ilmu, ialah sebelum PKP dulu, saya masjid surau tak pernah pergi. Elok PKP, kuliah online hari-hari ada. Belajar tentang sabar, macam-macam ilmu kami pelajari. Dan akhirnya PKP dah 1.5 tahun, sahabat-sahabat. Ni baru start nak masuk pejabat apa semua. Kawan-kawan pejabat kata, ya aku tengok engkau sekarang dah makin sabar, tak adalah baran macam dulu. Apa rahsia? Wah, kita pun jawab, Alhamdulillah sepanjang PKP aku duduk dengar majlis ilmu. So ada improve lah sikit kita punya nilai sabar tu. Sebab tu kena cari. Pertamanya ilmu, yakni mengetahui bahawa sabar itu ada baginya muslihat di dalam agama dan ada baginya beberapa manfaat dalam dunia dan akhirat. Maksudnya memang perlu bersusah payah, geram je rasa nak hilang sabar. Tapi sebab ilmu menyatakan orang yang sabar ni pasti menang, maka dia akan mencari manfaat dari dunia sampai akhirat, dia mendapat manfaat daripada sabarnya. Ini ilmu yang mengajarkan kepada kita, Masya Allah. So ilmu ini akan menjadi macam mana? Kita tak ada duit nak bayar kaunselor contoh. Kita tak ada duit nak pergi jumpa doktor-doktor pakar di hospital swasta yang berbayar contoh, sahabat-sahabat. Ada orang cakap, Ustazah sekarang nak dengar majlis ilmu bla 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 pun kena bayar 1 jam sekian-sekian. Tak payah nak kecam-mengecam. Mampu, join saja sebab kamu mahu. Kalau tak mampu, klik saja mana-mana yang free of charge.
Ni surau Al-Ukhuwah, tak suruh kita bayar apa pun, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay, tapi kalau ke Hasmal Awang ada, nak letakkan nombor akaun surau Al-Ukhuwah pun bagus juga. Nanti kalau Ustazah nampak, Ustazah pinkan. Maknanya kita cari, sahabat-sahabat dirahmati Allah, free of charge. Jangan kita beralasan, malah lah nak pergi majlis ilmu, nanti kena bayar habis duit aku. Aduh, ada je. Sebab apa? Sebab dia tak mahu. Tak payahlah nak kutuk-kutuk kenapa orang tu sekali nak dengar ilmu dia kena bayar sampai 10 ringgit pun berkira, 100 ringgit pun berkira, 1000 ringgit lebihlah lagi berkira. Masya Allah. Kita tak mampu, tak mengapa. Mereka mungkin ada target yang tertentu, ada matlamat yang tertentu. Tapi yang free of charge ni pun kita tak nak klik, pun kita tak nak belajar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. So apa jawapan kita di hadapan Allah nanti? Cari ilmu Allah. Cari ilmu Allah bersungguh-sungguh. Okay? Baik, di sini hendaklah kita sedar di dalam hati setelah mengetahui hakikat sabar, iaitu seandainya kita tidak sabar di dalam menghadapi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di dalam menghadapi semua perkara yang berlaku atas diri kita, kemungkinan-kemungkinan yang menimpa kita dan sebagainya. Dengan ilmu pengetahuan tentang sabar ini, kita akan dapati muslihat dan kebaikan yang banyak dalam agama. So muslihat di sini tu maksudnya apa? Ustazah selalu doa kalau kita nak anak soleh, mesti jadi sahabat-sahabat juga anak yang muslih. Kalau solehah, muslihah. Itu muslihah yang dimaksudkan, bukan muslihat yang tipu daya orang Melayu tu. Muslihah. Maknanya bukan saja dia menjadi baik, tetapi dia juga boleh membantu orang lain untuk jadi baik. Sebab tu kalau kita jadi orang baik, bercakap yang baik-baik, memandang yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, Masya Allah, Allah akan datangkan yang baik-baik di sekeliling kita. Dan orang seronok, walaupun mukanya tak ditacap dengan bedak tebal, lipstick yang bernyala-nyala merahnya kan, orang suka nak mendatangi dia. Kenapa? Sebab terkesima dengan akhlak dan sifat sabarnya. Masya Allah. Jadi orang yang sabar ni senang dikerumuni, dikelilingi oleh orang yang baik-baik. Itulah muslihah, makna kemaslahatan, kebaikan yang akan kita dapat. Subhanallah, tak rugi menjadi orang yang sabar. Kita sikit-sikit, aku dah hilang sabar dah ni, aku dah hilang sabar ni. Lepas tu kawan-kawan BFF kita, apatah lagi kawan-kawan biasa pun boleh tinggalkan kita. Kenapa kau sekarang dah tak kawan dengan dia dah? Malah aku baran sangat, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah. Orang akan menjauh. Tapi dengan sabar, orang akan mendekat dengan kita. Subhanallah. Barulah kita tahu rahsia. Ustazah, kenapa dia tu ramai sangat orang suka kat dia jomlah kita belajar apa baiknya. Bila kita intai-intai, rupanya dia ni sabar. Bukan macam aku, sikit-sikit nak melenting, sikit-sikit nak marah. Macam tu. Okay? Mohon terasa untuk diri Ustazah, bukan untuk diri anda semata. Okay? Maksudnya kita dinasihat oleh kitab ni. Ustazah baca sebiji-sebiji ni. Okay? Teruskan lagi. Sekurang-kurangnya, kita akan dapat pahala yang banyak sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi. Kan? Apa yang saya dapat dengan sabar, Ustazah? Lah, dia tanya kita pula. Quran dah cakap. Kalau Quran cakap, maknanya Allah yang janji. Subhanallah. Allah akan berikan ganjaran tanpa hisap. Suka kalau orang suruh sabar. Sabar, sabar. Apa yang aku dapat dengan sabar? Akhirnya laki aku hilang. Akhirnya anak aku tinggalkan aku. Ada juga yang macam tu. Semua itu adalah pinjaman Allah yang sementara, sahabat-sahabat. Biasa saja kita kehilangan kasihnya makhluk. Kenapa kita nak meronta-ronta? Ya Allah, Ustazah bercakap ni macam mudah je. Tapi kalau Ustazah diuji demikian pun, sudah pasti kita akan rasa, kenapa aku ya Allah? Tapi cepat-cepat. Sabar dengan ujian yang Allah beri. Sudah ditentukan saat seperti ini sajalah aku mendapat kasihnya. Setakat ini sajalah Allah pinjamkan anak kepadaku. Lalu Allah matikan anakku dulu. Bukan Allah matikan aku dulu sebagai ibunya. Kan banyak fasa-fasa ujian yang kita dapat belajar. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang kita nak tahu. Dalam pengertian yang lain, bahawa ilmu pengetahuan kita tentang kebaikan-kebaikan dan manfaat,
yang boleh diperoleh daripada sifat sabar melalui firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, betul Nursiah Nurdin. Allahu Akbar. Sudah cukup itu semua untuk meyakinkan kita bahawa betapa perlunya kita memiliki sifat sabar itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana kita nak belajar sabar melainkan daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang tidak dilaluinya? Apa para rasul ulul azmi yang tidak lalui? Dalam 25 orang rasul yang wajib kita ketahui, ada 5 orang rasul yang digelar rasul ulul azmi. Kenapa? Kerana sabarnya mereka luar biasa dengan ujian yang luar biasa Allah datangkan kepada mereka. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebenarnya, kalau kita kaji kebaikan yang terdapat dalam sifat sabar itu, di dunia lagi kita dapat rasai dan kita dapat mengukurinya sendiri. Ketahuilah. Apa tu? Bersahabat dengan ketentuan. Insya Allah, tabarakallah. Okey, ketahuilah. Mana tadi? Hilang dah. Dalam sebenarnya kalau kita kaji kebaikan yang terdapat dalam sifat sabar itu, di dunia lagi kita dapat rasai dan kita dapat mengukurinya sendiri. Kita dapat, alhamdulillah, sejak duk sabar, tak adalah marah-marah macam dulu, rasa tenang hati ni. Masya Allah, sahabat-sahabat. Katakanlah, contoh ni, ada orang memfitnah dan mengata sesuatu yang tidak benar tentang diri kita. Kan? Ada orang hilang sabar kalau dengar orang orang kutuk dia ni, orang fitnah dia ni. Bagaimana perasaan kita kalau difitnah, dikutuk, dicaci? Cuba bayangkan macam mana perasaan kita saat itu. Ia rasa tertekan, ia rasa malu dan sebagainya. Betul kan? Tetapi jika bersifat sabar, kita akan hadapi semua itu dengan tenang dan tidak rasa resah gelisah. Ini yang terbaik. Ada kemungkinan kita juga akan terhibur dengan ujian-ujian itu. Allahu Rabbi. Ini yang kita nak sebut, Ustazah dapat ilmu daripada kitab inilah. Kita diajar oleh Allah untuk belajar merasa terhibur dengan ujian-ujian itu. Macam kan? Kita diberi ujian, kita jadikan itu sebagai hiburan. Tak rasa sedih melampau. Sahabat-sahabat, Allah. Jika ini dapat kita lakukan, sudah tentu ganjaran pahala tanpa hisab akan Allah kurniakan kepada kita. Masya Allah. Inilah di antara kebaikan dan manfaat dengan memiliki sabar itu. Nah, ilmu hari ini kita dapat tahu dah. Rupa-rupanya dengan beramal akan sifat sabar itu, pelbagai manfaat kita akan dapat. Masya Allah, tabarakallah. Inilah rasa yang mesti kita cetuskan dalam diri kita, iaitu sedar bahawa sifat sabar itu ada kebaikannya di dunia dan di akhirat. Dan setelah kita dapat menimbulkan rasa kesedaran itu dalam hati kita, sedar sahabat-sahabat, kita kata tahu sabar tu baik, tapi kita tidak menyedarinya. Kita tak sedar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maka berlakulah perkara yang kedua pula, iaitu hal. Masya Allah. Hal yang macam mana? Pengertian hal di sini ialah kelakuan hati bila menerima ujian kesusahan, ujian penderitaan dan sebagainya. Apakah yang dikatakan ujian kesusahan itu? Adapun makna kesusahan itu ialah susah untuk membuat ibadah. Orang yang tak sabar akan didatangi hal. Hal yang apa? Kesusahan. Kesusahan macam mana? Aku memang tak sabar tengok perangai orang tu, tapi aku tak ada susah apa pun. Dengan tidak menyimpan beramal dengan sifat sabar, orang ini akan didatangi satu penyakit, yakni penyakit malas, yakni susah untuk beribadah. Masya Allah, sahabat-sahabat, takut kan? Adapun makna kesusahan itu ialah susah untuk membuat ibadah. Dan sememangnya melakukan ibadah itu adalah amat susah sekali melalui pengalaman hidup kita selama ini. Betul kan? Kenapa susah sangat nak beribadah? Tapi kalau nak bermaksiat, kitalah yang laju-laju sekali buat. Semoga bukan kita.
Semoga dengan ilmu ni kita dah belajar macam-macam, kita tahu maksiat, benda yang Allah larang, benda yang Allah tak suka. Tapi dalam hal-hal ibadah, kita tahu walaupun kita penat, kita nak kejar, kita nak buat. Sebab kita tahu itu perkara yang disukai oleh Allah. Hendak membangunkan perintah-perintah Allah sama ada yang fardu maupun yang sunat, bukannya mudah. Hendak sembahyang, hendak menunaikan fardu al-haji, membelanjakan harta pada jalan Allah dan lain-lain. Semua itu adalah susah sekali. Quran pun dah bagi tahu kan, susahnya nak solat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nanti kita akan jumpa ayat tu, subhanallah. Walaupun pada zahirnya kita lihat amalan-amalan itu mudah dilakukan, pada hakikatnya begitu menderita hatinya untuk melakukannya. Sebab tu watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Dalam kita nak buat benda yang benar, yang Allah suka, yang Allah redha, Masya Allah, perlukan kesabaran yang tinggi. Kalau kita tidak memilih untuk sabar, maka tak terbuatlah kita akan ibadah. Kan? Sabar atas sabar. Masya Allah. Misalnya, kalau kita mengerjakan sembahyang, nampak sahaja sembahyang itu tidak sampai 10 minit dikerjakan, sudah selesai. Tetapi hendak khusyuk dalam sembahyang, belum tentu kita dapat. Jika tidak, okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, belum tentu kita dapat untuk dapat khusyuk dalam sembahyang. Sebab khusyuk dalam sembahyang ini dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak, nerakalah padahnya. Kan? Dituntut untuk belajar lagi, memperbaiki lagi solat. Sebab itu dianjurkan menerusi firman-Nya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maksudnya, jadikanlah sabar dan sembahyang sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Allah Allah, Masya Allah. Sebab tu Ustazah selalu cakap, apa dia ubat stres? Jawapannya 2S. Quran bagi tahu, pertama sabar, kedua solat. Tanya lagi, ulang balik Ustazah. Pertama solat, kedua sabar. Solat dah saya ni Ustazah, sabar. Sabar dah saya ni Ustazah, solat. Tak lari daripada dua tu. Lama kelamaan kita akan mendapat khusyuk dalam solat. Masya Allah. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik. Sebolehnya pemilik kitab boleh tengok sikit lagi kita ni. Saya nak cuba habiskan. Tapi kalau tak dapat, nanti kita buat khulasah sebelum kita masuk bab yang ke-7. Baik. Jadi, Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan kepada kita bahawa hendak bangunkan sembahyang itu adalah amat berat sekali. Apabila sembahyang sudah menjadi satu kesusahan yang ditunaikan, maka untuk membangunkan ibadah yang lain yang lebih luas, lebih-lebih lagi amat susah. Maksud kalau sembahyang malas, dalam hal-hal sembahyang tak sabar. Tak ada air sikit, dah tak sembahyang. Sahabat-sahabat, kena uji sikit dengan sakit, duduk kat hospital, dah tak sembahyang. Musafir sikit, holiday 3 hari 2 malam, dah tak sembahyang. Kesian, sebab dia rasa susah. Pakai baju ketat sikit kat lengan, susah nak ambil wuduk, dah tak sembahyang. Susahlah Ustazah, surau dia kotor, tak naklah sembahyang. Kesian orang macam ni, sebab dia rasa susah. Kerana apa? Dia tak sabar. Sebab tu orang yang sabar ni, insya-Allah antara cara nak dapat, kena rajin musafir. Dan orang musafir ni pergi tempat negara cantik, cantiklah dapatnya. Pergi tempat negara miskin, macam mana kita nak tengok kemas tepat. Sebab tu Islam mengajar kita melalui fiqh, macam mana kita nak dapat solat yang sah. Adakah disebabkan tempat yang begitu, begini pilihan kita? Tak, yang penting kita solat. Walaupun dalam kesusahan. Walaupun atas kenderaan, Nabi ajar ni dulu. Walaupun dalam peperangan, atas untanya, Masya Allah, ada ajaran-ajaran. Kita tak payahlah sembahyang atas unta. Kita duduk senang-senang, tak ada apa-apa pun yang berlaku pun kita tak nak sembahyang. Apa jadi dah pada diri kita? Sebab tu benda lain susah.
Tapi ada orang yang, Ustazah saya jumpa je orang yang tak sembahyang tapi dia rajin benda-benda lain, tak ada nilai di sisi Allah. Sebab perkara pertama dan utama yang akan ditanya Allah adalah solat. Sebab tu solat ni walaupun hanya 5 minit, 10 minit, perlukan kesabaran. Sahabat-sahabat, Allahu Akbar. Selain daripada itu, kesusahan itu ialah susah dan payah untuk meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak sabar, orang yang tidak solat, sangat susah untuk berpisah dengan segala larangan-larangan Allah. Untuk meninggalkan segala maksiat itu juga memerlukan sifat sabar. Kita dah betul-betul bertaubat nak hijrah dah, kawan lama pula datang, eleng kau pakai tudung konon, macamlah ustazah sangat. Kena perli, kena sindir. Kita rasa malu dengan diri kita. Loh ustazah, saya dah keluar ni, pergi college ni, pakai tudung dah, tapi orang lain pandang saya macam pelik je, cabutlah balik. Ni anak-anak muda selalu mengadu kat ustazah. Jap pakai, jap buka, jap pakai, jap buka. Tak ada kesabaran. Macam mana Allah nak beri kemenangan? Okey? Hati kita mestilah bersabar ketika kita berhadapan dengan sebarang kesusahan, iaitu untuk meninggalkan maksiat. Nak meninggalkan maksiat, sahabat, betul Fatimah Umar Musafir memang mengajar kita sabar. Khususnya nak pergi umrah, dah start balik dah ni musim kan. Ustazah kenapa macam ni? Aduh ya Allah Tuhan, pening nak menjawab. Ni belum pergi pun dah penin. Macam-macam penin. Subhanallah. Melakukan maksiat adalah mudah, tetapi hendak meninggalkannya amatlah susah sekali. Yes, buat maksiat tak perlu kesabaran. Sahabat-sahabat, Allahu Akbar. Ini adalah kerana melakukan maksiat itu disukai oleh nafsu yang bersarang di hati kita. Tetapi hendak meninggalkan maksiat, nafsu tidak suka. Kita berazam nak tinggalkan maksiat. Saya balik umrah dengan ustazah nanti, saya tak nak dah buat maksiat. Konon lepas 3 hari buat balik. Kenapa? Sebab tidak ada sabar dalam sabar. Kerana itulah terpaksalah kita melawan nafsu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Ada kawan kita yang diuji dengan positif COVID. InsyaAllah Allah beri kesembuhan. Berkat berada dalam majlis ilmu, didoakan oleh semua sahabat-sahabat insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kerana itu terpaksalah kita melawan nafsu yang ada dalam diri kita. Nak melawan nafsu inilah satu mujahadah, perjuangan jihad yang sangat tinggi. Ibarat orang yang sedang melawan, tentulah sakit dan terseksa. Sebab itu berlawan dengan nafsu juga akan mengalami sakit dan jiwa rasa tertekan. Penatlah ustazah nak buat baik. Saya baru nak buat baik, datang lagi ujian baru. Saya baru nak buat baik, BFF saya tinggalkan saya. Biasa. Sebab kita sedang berjuang. Kita sedang berlawan, sahabat-sahabat. Kita bukan berehat-rehatan semata. Kita sedang berjuang melawan hawa nafsu kita sendiri. Masya Allah. Untuk itu perlulah kita bersabar dan berusaha melawan nafsu hingga nafsu itu cenderung, iaitu menghalakan kita untuk melakukan amal taqwa kepada Allah. Nafsu ni tak boleh dihapus, tapi diurus untuk cenderung kepada perkara yang disukai Allah. Akhirnya kita dimatikan dalam nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Allahu Akbar, amin. Semoga semua kita direzekikan begitu. Begitulah juga dengan maksiat-maksiat lain seperti mengumpat, mengata orang, memfitnah orang, suka berdusta dan lain-lain. Semua itu merupakan larangan Allah Ta'ala yang boleh menyebabkan kita terjun ke dalam neraka. Wa na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Untuk melawan maksiat itu bukanlah mudah. Maka dengan sebab itu, di sini ditekankan bahawa sifat sabar itu perlu kita miliki sewaktu berhadapan dengan kesusahan, meninggalkan larangan-larangan Allah yang banyak. Sebab tu tengah kita nak melawan hawa nafsu, kenakan sabar. Iaitu termasuklah juga perkara yang haram dan makruh. Nak tinggalkan perkara haram. Kalau boleh perkara makruh kita langsung tak buat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ini maksud daripada sabar yang kita pelajari. Herli Zulkifli
Penawar bagi hati, muka surat 48. Kita nak tutup dah bab yang ke-6 ni. InsyaAllah akan datang kita jumpa pada bab yang ke-7. Kemudian yang dikatakan kesusahan itu ialah susah dalam meninggalkan perkara-perkara yang berlebihan dalam hukum harus. Seperti makan, minum, berkenderaan dan sebagainya. Itu semua perkara harus. Sahabat-sahabat, perkara ini adalah harus hukumnya. Harus je makan, berkenderaan, pakai mahal-mahal kan. Harus je hukumnya. Tetapi nafsu sentiasa sahaja mendorong melakukan perkara yang harus itu berlebih-lebihan. Sebab itu makan kita berlebih-lebihan. Tidur kita berlebih-lebihan. Cakap kita berlebih-lebihan. Asalnya makan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semua ini adalah perkara harus. Tapi kita buat berlebih-lebihan. Benda yang wajib pula kita tak buat. Ini pelik manusia ni. Sebab itu kehendaknya nafsu. Benda yang harus pula itu yang kejap makan, kejap makan, kejap makan. Aduh, zai pula yang terasa. Okay, sahabat-sahabat. Sedangkan perkara yang berlebih-lebihan, walaupun hukumnya harus, maka ia boleh jatuh kepada amalan membazir. Membazir perkara yang disukai oleh iblis. Allah tak suka orang-orang membazir. Kanu ikhwanus syayatin. Allah golongkan dia sebagai saudara-saudara syaitan. Sebab tu walaupun kita mampu untuk beli lagi, tapi akhirnya membazir, hindarkan. Okey, nak hindar tu pun memang kena banyak sabar. Sabar, aku tak nak beli ni, kat rumah duk ada lagi ni, sabar. Macam tu kan kita nak cakap. Amalan membazir ada dah dilarang, maka itu tidak boleh kita lakukan. Hendak meninggalkan perbuatan ini menimbulkan satu kesusahan bagi kita. Maka itu perlulah kita bersabar berhadapan dengan kesusahan itu. Ustazah, saya sejak je stay at home ni, semuanya di hujung jari. Pantang tengok Ustazah. Memang saya klik bayar. Hebatnya sebab ada benda nak dibayar. Cuba orang tak ada benda nak dibayar. Kalau tak sabar, sahabat-sahabat tengok orang tu beli sekejap, beli tu sekejap. Aku pun nak juga macam tu. Maka apa yang akan mempengaruhi lagi? Kejahatan lagi. Sebab tu ada orang sanggup mengambil harta yang haram. Mendapatkan barang yang dia nak secara haram. Dia tak peduli dah Allah bagi ke tak bagi, buat macam tu. Yang penting aku dapat macam orang lain dapat. Sebab tu bila orang tak sabar ni, akan mendorong melakukan dosa-dosa yang lain lagi. Allahu Rabbi. Dan pengertian kesusahan yang akhir ialah susah disebabkan oleh ujian-ujian Allah. Seperti bala bencana, banjir, gempa bumi, kemiskinan dan sebagainya. Cuba tengok mangsa banjir di Yan. Sahabat-sahabat, Yan Kedah hari tu, tak lama lepas rumah dah kemas bersih, banjir lagi. Apa lagi yang kita nak buat sahabat? Melainkan sabar. Subhanallah. Ini juga termasuklah kesakitan dan kematian yang menimpa diri kita. Bukan mudah untuk berhadapan dengan kesusahan yang berbentuk seperti ini. Musibah, malapetaka, bencana, kematian orang yang tercinta. Subhanallah. Untuk itu juga kita perlu memiliki sifat sabar sewaktu berdepan dengan ujian-ujian seumpama itu. Nah, kita semakin nampak kan apa maksud kenapa kita diperlukan sangat untuk memiliki sifat sabar. Demikianlah yang dikatakan kesusahan-kesusahan yang akan dihadapi oleh setiap hati kita dalam hendak melakukan sifat sabar. Kelakuan hati dalam berhadapan dengan kesusahan-kesusahan itulah yang dikatakan hal tadi. Kita baca awal tadi sahabat-sahabat. Mungkin hati kita terpaksa menanggung berbagai penderitaan. Tetapi kalau sifat sabar dapat didorong terus-menerus, lama-kelamaan kesusahan-kesusahan itu akan pergi satu demi satu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kadang-kadang Ustazah bertemu dengan orang-orang yang mengadu masalahnya dulu. Saya tak kuat Ustazah, macam mana saya nak sabar macam ni Ustazah? Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kursiah Abu Tahar. Kenapa siapa yang sakit tu? Anak Asma ya. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh, anak saudara masuk wad semalam umur 7 tahun. InsyaAllah
diberi kesembuhan, insya-Allah kesihatan yang baik. Amin. Sama-sama kita doakan. Mungkin hati kita terpaksa menanggung berbagai penderitaan, tetapi kalau sifat sabar dapat didorong terus-menerus, lama kelamaan kesusahan itu. Sebab tu kalau kita tengok orang yang diuji kehidupan dia dari kecil, masuk remaja, masuk dah kahwin diuji, sahabat-sahabat dapat anak diuji, dah jadi atuk nenek pun diuji. Sekarang kita nampak di usia tuanya, kerana dia mendepani ujian itu dengan sabar, dia boleh tersenyum. Bila kita tanya, "Acik okey ke sekarang?" "Okey Ustazah, Alhamdulillah. Cik dah biasa dah macam ni. Tak apalah. Allah tu tak buta. Acik teruskan je kehidupan ni. Ustazah doakan acik ya." Kita balik, ya Allah, hai kesiannya, kuatnya lah orang tua ni. Masya Allah. Sebab apa? Nampak relax, nampak tenang, nampak tak ada masalah. Sebab dia berpakaian dengan pakaian sabar. Faham maksudnya? Dan inilah dikatakan amal. Masya Allah. Kita menahan diri ni, kita kekal dalam sabar. Itulah amal. Artinya, bila mana kita berhadapan dengan berbagai-bagai kesusahan tadi, sama ada hendak meninggalkan perkara-perkara yang berlebihan, dalam benda harus dan susah pula berhadapan dengan ujian bala bencana. Kelakuan hati dalam menempuh semua kesusahan itu akan berterusan di dalam hati kita. Ini akan menyebabkan amalan sabar itu melekat di dalam hati kita hingga menjadi perangai dan sikap di dalam hidup kita. Masya Allah. Sebab tu terkadang ada orang berterima kasih dengan ujian. Kenapa dia berterima kasih dengan ujian? Kerana dengan ujian yang bertalu-talu itu aku belajar erti sabar. Terima kasih ya Allah atas ujian yang sebegitu. Lalu engkau memandu aku untuk tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Indah sahabat-sahabat. Yang sabar pasti menang. Yang sabar ada tenang. Maka jangan pernah kita berperang dengan ujian. Insya Allah memilih untuk berdamai dengan takdir. Sabar atas segala ujian. Kitalah pemenang itu. Betul Fatimah Abdullah, sabar senang diucap, berat untuk ditanggung. Terbaik. Tapi berat tak berat, kita tetap kena tanggung dan kita berhadapan dengan ujian itu. Jangan lari. Nak lari ke mana? Kita nak lari ke mana? Sebab selagi kita hidup, kita akan berada di atas tanah ciptaannya Allah. Okay, kecuali bila kita dah berada di dalam tanah. Tempuh dengan sabar, pasti kita akan menjadi manusia yang berjaya dalam mujahadah memburu sabar. InsyaAllah, moga-moga itulah kita. Jadi selamat tinggal. Bab yang ke-6, InsyaAllah jemaah surau Al-Ukhwah dan sahabat-sahabat yang tumpang samalah, bahasanya macam tu, pahalanya mengalir kepada ahli jawatan kuasa surau Al-Ukhwah UK Bistari. Terima kasih ke Azmal Awang, sahabat-sahabat dirahmati Allah semua yang menonton. InsyaAllah kita sambung nanti penawar bagi hati, bab yang ke-7. Ampun maaf zahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.